Waalaikumsalam cikgu. Jelas ya suara cikgu? Jelas. Jelas. Okey. Okey, so untuk minggu ini kita akan mula discussion soalan-soalan bentuk SPM ya. So cikgu dah bagi yang ni kan dalam grup kelas. Kamu dah try buat ke belum? Ada yang dah try buat? Dah try. Buat sikit-sikit je. Okey, tak apalah, kita akan discuss. So kita tengok dulu soalan pertama ni ya. Jadi soalan pertama ni adalah mengenai progression kan. So ada beberapa perkara dalam tajuk progression ni lah. Kita cuba ulang kaji balik sikit-sikit ya. Okay, so progression ni ada dua kan. Arithmetic dengan geometrik. Okay, arithmetic ni antara contoh arithmetic progression. Sembilan, lima, satu, negatif tiga, dot. Okay, cikgu dah cikgu tulis ni, cikgu nak ingatkan kamu. Okay, kalau kamu nak tulis progression, make sure yang kamu senaraikan tu paling kurang 3. Paling kurang 3 term. Kemudian selepas tu kita nak buat dot tu. Okay, letakkan koma dan ada paling kurang 3 titik. Baru dia akan terima sebagai satu sequence. Okay, kalau kamu buat 2 dot saja, kalau dia suruh kamu senaraikan, kamu buat 2 dot saja, kamu tak dapat markah kat situ lah. Lebih tak apa, paling kurang 3 titik, dot. Okay, 3 term dan 3 titik. Okay, cara nak senaraikan. Okay, so contoh yang cikgu bagi ni adalah arithmetic progression. Okay, macam mana kita nak tahu sesuatu tu arithmetic progression? Macam mana kita nak tahu? D dia sama. Okay, kita cari D dia kan. D tu maksud dia apa? T2 tolak T1. Okay. D tu maksudnya common difference. Maksudnya difference yang sama lah. Beza dia tu beza yang sama. So untuk mencari common difference, kita mesti ambil T yang lebih besar. Maksudnya T yang kemudian. Maksudnya kalau sini T1, T2, T3, T4. So kita cuba cari common difference yang pertama mesti ambil T2 tolak T1. Okay, yang belakang tolak yang depan. So 5 tolak 9 dapat negatif 4. Okay, so untuk kita semak whether yang ini arithmetic progression ataupun tidak, paling kurang kita kena check sampai 3 lah yang dia bagi itulah kan, ikut senarai dia bagi tu. So kalau kita nak cari difference yang common difference yang kedua, ambil T3 tolak T2. So 1 tolak 5 dapat negatif 4. Kemudian cari satu lagi, T4 tolak T3. So negatif 3 tolak 1 dapat negatif 4. So kalau kata dia suruh kamu check whether this is arithmetic progression or not, kamu kena tunjuk macam ni lah. And then bila dah sama tu buat kesimpulan lah. Therefore, it is arithmetic progression because D1 equals to D2 equals to D3 equals to negative 4. Contoh ayat yang kamu boleh buat lah. Okay, so kalau arithmetic kita kena tolak. Kalau dia ada common difference, baru kita panggil dia arithmetic progression. Okay, kalau geometrik pula,
Okay, kita tengok contoh geometrik di sini. Okay. So geometrik ni kita nak check dia, kita kena tengok dia punya apa? Common ratio. R. Yes, R. Common ratio ya. Common ratio. So macam mana kita nak check common ratio? Kita mesti ambil, okay ni T1, T2, T3, T4. Okay, so kita tengok common ratio yang pertama, kena ambil T2 per T1. Okay. So 12 per negatif 6 dapat negatif 2. Okay, check lagi satu. Ambil pula T3 perkan dengan T2. Dapat negatif 2 juga. Kemudian check lagi satu. T4 per T3. 48 per negatif 24, negatif 2. Okay. So macam tadilah buat kesimpulan. It is a geometric progression because R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan negatif 2. Okay. So untuk mencari untuk menentukan sama ada satu tu geometric progression, kita kena bahagilah untuk dapatkan dia punya common ratio. Okey, itu secara umum lah. Okey, kemudian untuk mencari the nth term kan? Nth term untuk AP. Untuk arithmetic progression adalah Tn sama dengan A plus N minus 1D. Untuk mencari nth term untuk GP adalah Tn sama dengan A power N minus 1. R tak boleh kosong. Okay. So ini antara beberapa perkara lah dalam progression yang kita kena tahu. Okay, so kita tengok kepada soalan kita. Okay, soalan yang ayat yang pertama bagi tahu kita okay, the second term of a geometric progression exceed the first term by 4. So, second term ni maksudnya T2. First term ni T1. Okay. So, dia kata exceed. Yang kedua exceed. Yang pertama sebanyak 4. Apa maksud exceed? Lebih. Lebih kan? Maksudnya kalau kita buat ambil term kedua, tolak term pertama tu kita akan dapat nilai dia 4. Okay, boleh faham yang tu ya? Kemudian ayat yang seterusnya pula dia kata and the sum of the second and third term is 24. Okay. Terusnya maklumat yang dia bagi adalah T2 tambah T3 tu nilai dia 24. Yang ini kamu kena tahu keluarkan maklumat daripada ayat yang dia bagilah. Okay. Kemudian soalan suruh kamu cari the first term and the common ratio. Maksudnya the first term ni adalah T1 ataupun biasanya kita guna T1 sebagai apa? A. Sebagai A. So kamu akan cari A dengan kamu akan cari R, common ratio kan? So kita akan cari itulah daripada dua maklumat yang kita akan dapat. Okay. So maksudnya apa kita perlu buat sekarang?
Okey, bila T di sini, formula apa kita nak pakai? Tn bagi geometrik kan? Apakah formula dia tadi? A R power n minus 1. N tu tak boleh sama dengan kosong. Okay. So, T1 adalah apa? Okay. Kalau cikgu bagi kamu 10 minit untuk jawab boleh? Ke macam mana nak buat ni? Tadi cikgu duduk bincang macam cikgu bercakap seorang je ni, macam mana ni? Kamu tak buat apa-apa ni? Nak jawab ke nak bincang? Yang mana satu ni? Bincang. Nak bincang. Okey, kalau nak bincang, kena fokus lah. Fokus dan kalau boleh fahamkan. Fahamkan apa yang cikgu bincang lah. Okey, so T1 kita tahu dia adalah A je lah kan? Kenapa A? Kalau kita guna formula tu, maksudnya T1 adalah A power 1 tolak 1. So dapat A R power kosong. That's why dia A lah. Tapi kita dah tahu untuk first term kita akan wakilkan dia sebagai A kan. Okay. T2 apa dia? Dapat apa? R saja kan. 2 tolak 1, 1. So R, AR saja. Kemudian T3. A, R, 3 tolak 1, 2. AR power 2 kan. So ada 3 benda ni lah yang kita akan guna untuk kita bentukkan 2 equation. Ya, kita bentukkan 2 equation. Okay. So daripada yang ini. Okay, T2 tolak T1 sama dengan 4. Maka equation yang kita boleh dapat adalah AR minus A, this is equals to 4. Okay, yang tu faham tak? Faham. Okay, kita simplify. Okay, kita simplify ataupun kita factorizekan kat situ. Jadikan bentuk macam tu. So, kita dapatlah equation pertama daripada situ. Okay, first equation kita dapat. Okay. Terusnya equation yang kedua. So, daripada yang hasil tambah dia 24 tu. Okay, so kita akan dapat AR plus AR power 2 ini adalah 24. Okay, so kita factorizekan dulu A dia. R plus R squared equals to 24. Okay, so bila kita dah tulis dalam bentuk factorize macam ni, kita namakan sebagai equation kedua. Okay, so kalau kamu tengok di sini, geometric progression ni, equation yang kita dapat adalah dalam bentuk linear ke non-linear? Kamu tengok equation asal kita dapat ni. Linear ke non-linear? Satu non, satu linear. Satu non, satu linear. Okey, dua-dua non-linear Kalau yang ni lah. Sebab AR. AR tu non-linear. Sebab kita tak tahu A, kita tak tahu R. So dia variable ya. So AR is non-linear. Yang bawah memang sangat jelas lah kan. Sebab kamu nampak ada kuasa 2. Sedangkan AR ni pun non-linear. AR squared pun non-linear. Dua-dua non-linear. So dia, bila kita darab dua variable non-linear. Okay, so bila keadaan non-linear ni. Dia kita kena buat. Kita tak boleh guna elimination method. Okay. Substitution method pun dia agak sukar. So apa yang kita perlu buat adalah kita cuba eliminatekan satu daripada dia punya variable lah. Okay, kalau kita tengok dalam equation 1 dengan equation 2, agak-agak variable mana kita boleh eliminate? A. Kita boleh eliminate A kan. So macam mana kita nak eliminate A di sini? Apa perlu kita buat?
Bahagi A. Bahagi A. Okey, kita kena refer kepada dua-dua equation ni. Okey, so apa yang kita perlu buat supaya A tu tereliminate adalah kita bahagikan. Ambil equation 2 bahagi equation 1 ataupun 1 nak bagi 2, 2 nak bagi 1, mana-mana pun boleh. Okey, so bila 2 bahagi 1 dia akan jadi A times R plus R squared over A times R minus 1. This is equals to 24 over 4. Kita bahagikan di sini maksudnya A dia kita boleh eliminate lah kan. Boleh cancel kat sini A dia. So tinggal R sahaja. Okay, kita nak dapat satu variable dahulu. So kita kena eliminate satu daripada variable yang lain tu lah. Okay. So di sini agak-agak apa pula kita perlu buat? Macam mana kita nak simplify nak dapatkan R tu? Cross. Okay, problem dekat sini dia ada dalam bentuk pecahan kan. So, kita buat apa? Untuk meniadakan pecahan tu. Kita buat cross multiply kat situ lah. Supaya hilang pecahan tu. Supaya kita boleh dapatkan satu equation bagi R. Okay, so apa yang berlaku adalah kita cross multiply dapat 4 darab R plus R squared equals to 24 times R minus 1. Okay, sekarang kita dah dapat satu equation yang melibatkan R yang merupakan quadratic equation kan. Jadi bila kita ada quadratic equation, kita kena tulis dia dalam bentuk apa? Nak dapatkan R. General form. Kena tulis dia dalam bentuk general form lah. Sama dengan kosong kan? Cikgu buat tengok. Sama dengan kosong dapat apa? Okey. So dapat macam ni. Adakah kamu akan terus tekan kalkulator untuk mencari nilai R dia? Okey, cuba terus tekan kalkulator nak cari nilai R dia dapat berapa? Kita tak boleh terus tekan kalkulator kan? Okey, so kamu kena tengok dulu nombor-nombor yang dia ada di depan coefficient semua ni. Adakah dia boleh disimplify? So kena simplify sampai dapat yang paling ringkas. Okey. Wajib ya. Sama ada kamu nak factorize. Boleh. Okey, kalau factorize dapat apa? R squared minus 5R plus 6. Okey. So kalau kamu nak terus tulis sebagai R squared minus 5R plus 6 juga boleh. Sebab apa? Sebab kita bahagi kedua-dua belah dengan 4. So kita dapatlah R squared minus 5R plus 6 tu equals to 0. Okay. Lepas ni barulah kamu cari dalam kalkulator. Kamu factorize kan. Okay. Kalau kita congak di sini. Okay. R squared adalah R dengan R. 6. Apa darab apa dapat 6 bila tambah dapat 5. So 2 dengan 3 kan. 2 dengan 3 maksudnya kita nak dapat negatif 5. So kalau negatif 2 dengan negatif 2 tolak 3 lah dapat negatif 5. So nilai R dia sama dengan 2 ataupun R dia sama dengan 3. Okey, cari A sekarang. Cikgu bagi 2 minit cari A. Cikgu, saya ada soalan.
Ya, teruskan. Cikgu, kan dekat atas tu 24/4. So kalau kita kecilkan jadi 6, Boleh. boleh tak? Cikgu tak perasan pun tadi. Boleh. Tak ada masalah. Cikgu tak perasan. Okey cikgu. Okey, ada soalan lain? Okey, dapat dah A dia. So kamu nak substitute masuk dalam equation mana tu nak dapat A? 1. Okey, substitute Satu. masuk equation 1 So equation 1 kita adalah A times R minus 1 equals to 4. So when R2 A times 2 minus 1 equals to 4. Maksudnya A adalah 4. When R3 A times 3 minus 1 equals to 4. Instead 2A equals to 4. So A is 2. Okay. So kita dapat di sini, apa yang kita dapat daripada maklumat ni? Apa yang kita dapat sebenarnya? Kita ada pasangan AR di sini. So apa yang kita dapat? Maklumat apa kita dapat kat sini? Kita dapat first term dengan common ratio. Okay, kita dapat first term dengan common ratio. Tapi betul lah tu, first term dengan common ratio betul. Tapi kita ada satu yang warna purple, satu yang warna orange. Apa benda yang kita dapat sebenarnya? Pasangan purple dengan pasangan orange tu. Dua apa kita dapat? Dua nilai. Kita dapat nilai. 2 GP kan? Kita dapat 2 GP kan? 2 geometric progression yang berbeza satu A dia 4, satu A dia 2. Yang A dia 4 tu R dia adalah 2, yang A dia 2 tu R dia adalah 3. So kita dapat 2 geometric progression lah kat sini. Okay? So jawapan dia soalan so cari apa tadi? Find the first term and the common ratio. So maksudnya jawapan dia kamu bagi therefore okay, ada dua pasang GP kita dapat kat situ. Okay, kita dah jawab soalan A. Okay, seterusnya tengok soalan B. Okay, dia kata apa? Find the sixth term of each geometric progression. Bila kita dah dapat dua tadi, maksudnya sekarang baru kita faham kenapa dia suruh kita cari the sixth term of each geometric progression. Maksudnya kita kena cari the sixth term kepada kedua-dua geometric progression tersebut lah. Okay. So nak cari the sixth term kita kena guna formula apa? TN. Okay, TN. Okay. So kita buatlah untuk first GP. Yang A dia 4 dan R dia 2. So sixth term dia adalah T6 equals to A R power 5 kan? Kira lah sistem dia apa? Second GP, A dia 2, R dia 3. So sixth term dia sama juga formula A R power 5. Masukkan saja.
Dah dapat lah. Boleh faham? Ada lagi soalan nak tanya cikgu? Okey, kalau tak ada kita pergi ke soalan kedua. Okey, soalan kedua kita akan menggunakan differentiation kat sini. So ada sedikit nota di tepi itu. Okay, macam mana kita nak differentiate. So kalau kita ada y equals to ax power n, dia punya differentiation adalah kita turunkan n kan, power, darabkan dengan ax dan power x tadi tu kita tolak satu. Okay, itu nak differentiate ax power n. Okay. And then kalau kita just ada y equals to k ataupun constant di situ menunjukkan nombor lah, apa-apa saja nombor, tak kisahlah nombor pecahan ke, perpuluhan ke, bulat ke, negatif ke, positif ke. So dy per dx dia adalah equals to 0. Okay, kemudian konsep maximum minimum point. So pada titik maksimum ataupun pada titik minimum, okay, dia punya dy per dx tu adalah sama dengan kosong. Samalah minimum point kat sini pun dy per dx dia sama dengan kosong juga. Okey. Kemudian yang melibatkan second derivative, untuk kita kena pasti sama ada titik itu adalah titik maksimum atau minimum, kita cari dia punya second derivative. Okey. Maksudnya differentiate sekali lagi. Kita punya dy per dx tu kita differentiate sekali lagi. Cara dia samalah, power dia turun dan power yang x tu tolak satu. Okey, kita differentiate sekali lagi. Apabila nilai yang kita dapat tu kurang daripada kosong, maka titik itu adalah maximum point. Kalau kita dapat ni second derivative dia, nilai dia lebih daripada kosong, maksudnya positif, nilai dia titik tu adalah titik minimum. Okey, seterusnya untuk formula rate of change ya. So rate of change di sini perubahan terhadap masa, okay, dy per dt. So kita boleh cari dia dengan kita cari dy per dx dan satu lagi cari pula dx per dt. Kita darabkan, so kita akan dapat dy per dt lah. Yang ni kita boleh potong kan. Sebab tu dia dapat balik dy per dt. Okay, to rate of change. Dia tak nota lagi tadi. Okay. Okay, seterusnya kita tengok soalan. Okay, in diagram 1, the volume of a cylinder with radius r cm and height h cm is 405 cm3. Okay, key point kat sini, keyword dekat sini, volume kepada silinder. So kamu kena ingat, sebab dia tak bagi dalam formula dalam exam, dia tak bagi formula volume of cylinder. So macam mana kita nak mencari volume of cylinder? Apa formula dia? Pi r square h. Pi r square h. Okey, kenapa formula volume silinder ni pi r square h? Pi r square tu yang mana? Bulatan. Pi r square adalah area kepada circle ni. Okey, maksudnya kalau circle tu ada sekeping, so area dia is pi r square. Kalau circle tu macam roti canai kan, macam roti canai tu sekeping roti canai tu area dia adalah pi r square. So kalau kita susun bertindar roti canai kita jadi tinggi. Okay, yang tinggi dia tu adalah dia punya H. So maksudnya that's why kita ambil pi r square, area sekeping darabkan dengan tinggi, kita dapatlah volume kepada keseluruhan bentuk tadi. Okay, that's why formula dia pi r square H. So kalau kamu rasa kamu tak mau menghafal secara pi r square H, kamu bayangkan macam roti canai tadi lah.
Okey, ada skeping kat atas bentuk bulat, area dia pi r squared dan dia tinggi dia h. So volume dia is pi r squared h. Okey. So di sini maksudnya apa? Apa maklumat yang kita dapat kat sini? First information kita dapat adalah pi r squared h itu adalah bersamaan dengan 400 pi. Okey. Itu equation number 1. Faham ya kenapa cikgu tulis macam tu? Okey, seterusnya. Itu daripada soalan di atas. Maklumat yang dia bagi dalam soalan. Okey, soalan dia. Okey, soalan dia. Show the total surface area of the cylinder ACM cube is given by, yang ni lah, dia suruh kamu tunjukkan bahawa total surface area untuk silinder itu adalah itu. Okey. Jadi maksudnya sekarang key word kat sini adalah total surface area. Okey, macam mana pula kita nak mencari total surface area untuk silinder? Total surface area tu maksudnya apa? Surface area tu apa? Surface area tu apa? Luas permukaan. Surface area. Luas permukaan. So untuk kita dapat luas permukaan bagi silinder, kita kena tahulah silinder tu ada berapa muka kan? Silinder ada berapa muka? 3. Tiga. Okey, 3. 2 yang berbentuk bulatan kan? Maksudnya kalau nak mudah kamu cuba bentangkanlah. Tunjukkan net dia. Okey, tunjukkan net dia. So yang ini adalah area dia adalah pi r squared. Okey. So ada berapa berapa pi r squared kita ada? 2. Okey. Sekarang yang curve face ni, itu face kepada silinder. Kalau kita bentang, kita dapat berbentuk rectangle. Okey, maksudnya kita boleh cari area bagi rectangle lah. So untuk mencari area bagi rectangle, kita kena tahu dia punya length dengan dia punya width kan. So apakah width ataupun lebar bagi rectangle ini? Sama dengan siapa lebar dia? 2R. Lebar. R. Ni tinggi ni. Sama dengan siapa? Diameter tu. No. R. Radius. 2R. Ni kan? Kita buka tutup atas, buka tutup bawah. Kan? So yang tin yang bulat tin tu kita belah, kita jadikan skeping. Tin tu kan? Kita potong tin tu kita jadikan skeping. So maksudnya ini adalah dia punya sama dengan height dia lah. H. Okey? Situ H. Okey, tu lebar dia. So panjang dia sekarang yang ini pula. Okey, panjang dia adalah kalau kita tutup balik, dia betul-betul ikut mana? Ikut bulat. Dia betul-betul ikut circumference ni kan? Sama panjang dengan circumference tu. So kita tahu circumference bagi circle adalah 2 pi r. So di sini 2 pi r. So area rectangle tu panjang. Cikgu. Tak dengar itu. Cikgu hilang cikgu.
Okey, sekejap ya. Internet cikgu hilang dekat laptop. Kamu cuba jawab dulu. Okay, sorry. Internet cikgu terputus. Aku tadi nak buat ni. Sekejap ya. Okay, total surface area. Maksudnya untuk kita cari total surface area. So A dia adalah sama dengan dua luas circle is 2 pi r squared plus area rectangle is 2 pi r h. So kamu tengok kepada yang dia suruh kamu proof tu, kamu tunjukkan tu, dia dalam area dia hanya ada R kan, tak ada H. Ya, tak ada H ya. So maksudnya kita kena tengok daripada dua benda yang kita dapat ni. Okay, ni number 2. Okay, maksudnya kita kena eliminate H lah. Okay. So macam mana kita nak eliminate H? Kita ada dua equation sekarang. So apakah kegunaan equation pertama untuk kita guna di dalam equation kedua? Sebab yang nak buktinya dari equation kedua lah. Ya, A sama dengan apa yang soalan nak tu, kita nak bukti daripada equation kedua. So apa guna equation pertama kita tu? Kita tak mahu H. Dalam equation kedua tu tak mahu ada variable H. So maksudnya apa perlu kita buat pada equation Jadikan H subject. pertama? Okay, kita jadikan H sebagai subjek. Okay, supaya kita boleh ganti H yang subjek tu dalam H equation kedua lah. So kalau daripada equation pertama, jadikan H sebagai subjek, dia akan jadi apa? 400 pi over
pi r squared. Kan? Okay, so sekarang kita boleh eliminate subjek. pi dengan pi ya. So dapatlah h dia sama dengan 400 over r squared. Okay, jadi sekarang kita nak buat apa? Kena substitute lah kan. H equals to 400 over r squared tu masuk dalam equation number 2. Okay, tempat H tu kita ganti. So kita dapat apa? A equals to 2 pi r squared plus 2 pi r times 400 over r squared. Okay, kemudian simplify lah. So jawapan yang kita dapat adalah okay, so kita dapat tunjukkan itulah A sama dengan yang soalan minta tu. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok B pula. Okay, tengok ayat yang pertama. Okay, dia bagi if the total surface area of the cylinder decreases at a rate of 100 cm squared per second. Maksudnya rate di situ adalah area berbanding masa. Perubahan area berbanding masa. Okay, so dia decrease. So di sini perubahan area. Area tadi adalah A kan? Okay, area A maksudnya kita dapat dA. Perubahan area berbanding perubahan masa. Okay, dA per dt. Okay, itu maklumat yang soalan bagi sebenarnya. Perubahan luas berbanding perubahan masa. Okay, ini adalah dia kata decrease. So bila decrease kita kena tunjuk dia decrease dengan menggunakan simbol negatif lah. So maklumat dia adalah dA per dt bersamaan dengan negatif 100 cm squared per second. Okay, itu maklumat daripada ayat tu. Okay, seterusnya baca lagi soalan. Dia kata apa pula? Find the rate of change of its radius. Okay, rate of change of radius. Maksudnya dia nak cari perubahan panjang radius itu berbanding masa lah kan. Maksudnya yang dia nak cari adalah perubahan radius berbanding masa. Itu yang dia nak kamu cari. Okey, sekiranya panjang asal radius itu adalah 10 cm. Okey, state the answer in terms of pi. Okey, jadi kita dah tahu apa yang kita nak cari iaitu dr per dt. Okey, yang kita ada hanya dA per dt. Dan satu lagi yang kita boleh cari apa? Ni kita dah. Yes, okay. Kita ada equation yang luas tadi. Ada term variable dia A dengan R kan? Maksudnya kita boleh cari dA per dr. Okay, cuba kamu cari apakah dA per dr dia? 32 pi. Tambah dengan tambah dengan okey, tunjukkan yang ini kena tunjuk 800 pi r power 91 kan.
So tolaklah kat sini kan. Tolak 800 pi R power apa? Tolak 1. Negatif 1 tolak 1 dapat apa? Negatif. -2. Ataupun kalau kita nak tulis tanpa power negatif tu dia adalah 4 pi R minus 800 pi over R squared. Itu adalah dA per dR. Faham tak setakat tu? Okey, so kita nak mencari nilai dA per dR apabila R dia sama dengan 10. Kan R dia dah bagi 10 cm. So apakah nilai dA per dR kita dalam term pi kat situ. Okay, gantikan R10 kat situ. Okey, dapat tu kan? So kita ada 3 differentiation yang terlibat di sini, iaitu dA per dt. Kemudian kita nak cari dR per dt dan kita ada maklumat dA per dR. So yang ini yang kita nak cari. So apakah kegunaan dua ni? Apa guna dia? Macam mana kita nak susun dia? Supaya kita dapat dR per dt. Kita nak cari dR per dt. So maksudnya kita kena susun dr over dA darab dA over dt. okey, dR over dA darab dengan dA over dt. Kena susun macam tu lah. Supaya dA dengan dA tu bila kita cancel dapat dR per dt kan. So dR per dA kita kena guna yang ini. Kita dapat dA per dR 32 pi. So maksudnya dia punya reciprocal kepada 32 pi adalah apa? Reciprocal. 1/32. Ya, 1/32 pi. Itu reciprocal dia bila kita terbalikkan. Darab dengan dA per dt. Itu yang nilai yang soalan bagi tadi kan. Iaitu dia decrease. So negatif 100. Masukkan simbol negatif tu lah untuk menunjukkan dia decrease. So kalau kira dapat berapa ni? Negatif 25/8 pi. Okey. Dapat negatif 25/8 pi. Sebab yang ini adalah differentiation di antara radius dalam ukuran cm. Kan? Masa dalam ukuran second. So maksudnya unit dia adalah centimeter per second. Okay, radius per masa kat situ. So dapatlah. Ya, itu yang soalan nak kamu cari. Rate of change of its radius. Okay, in terms of pi. Okay, ada soalan nak tanya cikgu? Okay, nanti cikgu bagi dalam grup kelas nanti. Ya, ada soalan? Tak ada. Boleh faham ya? Boleh. Boleh faham yang kita bincangkan. Cikgu harap kamu faham yang cikgu bincang supaya kamu boleh dapat idea bila dapat soalan yang lain yang melibatkan rate dekat sini, kamu ada idea lah macam mana nak buat. Ya, cikgu harap boleh bagi kamu sedikit idea kat situ lah.
So kita pergi ke nombor 3. Okey, nombor 3. Okey. So kamu jangan tengok rajah tu jadi takut pula. Tak ada apa yang kamu perlu takutkan kat sini. Okey, dia bagi apa tu? Kita baca maklumat, dia bagi apa Okay, diagram 2 shows the curve y equals to x squared minus 8x plus 16. So maksudnya ini curve dia. Dan satu curve lagi adalah y equals to negative x squared plus 12x minus 26. So ini curve dia. Okay, so kita ada dua curve, warna pink dengan warna hijau itu. Okay, dan mereka bersilang pada P dan Q. Maksudnya titik P dan titik Q itu mereka kongsi koordinat yang sama lah kan, nilai koordinat mereka sama dekat situ. Maksudnya bila nilai koordinat mereka sama, di dua titik ini nilai X dia sama, nilai Y dia pun sama. Itu maksudnya bila ada dua line itu intersect di antara satu sama lain, nilai X dia sama, nilai Y dia pun sama. So di sini secara automatiknya kita tengok ya, dia bagi kat kita ada dua equation, iaitu yang pertama Y equals to X squared minus 8X plus 16. Ini equation nombor 1. Kemudian satu lagi equation adalah y equals to negative x squared plus 12x minus 26. Okey, ini equation kedua. Okey, disebabkan oleh kerana pada P dan Q nilai x dengan nilai y dia sama, ataupun kita ambil yang ni lah, iaitu nilai y dia mesti sama di dua-dua titik tu, maksudnya y bagi kedua-dua equation itu kita boleh samakan lah. Kan? Ni y dia. Ni y, ni y. Y yang sama. Maksudnya kita boleh samakan y equation 1 mestilah sama dengan y equation 2. Kan? Kita samakan saja. So, y equation 1 adalah x squared minus 8x plus 16. X squared minus 8x plus 16. Ini y bagi equation 1. Dia sama dengan y dalam equation 2, iaitu y equation 2 pula adalah negative x squared plus 12x minus 26. Nampak di situ? Kenapa kita samakan tu, kamu kena faham. Kenapa kita boleh samakan? Sebab pada titik P dan Q tu mereka kongsi y yang sama dan x yang sama. So kita samakan saja y dia. So bila dah dapat macam ni, maksudnya yang tinggal adalah variable x sahaja. So means that kita boleh tukarkan kepada bentuk apa? General form. Kita tukarkan kepada bentuk general form. Okey, cuba tukar tengok bentuk general form. Bentuk general form dia mesti sama dengan kosong. Okey. So cara nak susun pula, pastikan depan x squared ni dia mesti sentiasa positif. So kamu nak susun belah mana tu, kamu kena tengok. Maksudnya nak dapat nanti depan x squared tu mesti positif, baru kita boleh factorize. Okay, depan x squared mesti positif. Dia tak semestinya 1, tak semestinya positif 1, sebab dia mesti positif. Okay, so maksudnya kita eliminate yang sini lah. Kan? Kita eliminate yang situ. So apa kita dapat? 2x squared minus 20x plus 42 equals to 0. Kita dapat macam tu. Okay, so bila dapat macam ni, adakah kita boleh terus factorize? Maksudnya nak dapatkan jawapan daripada kalkulator? Tak boleh. Sentiasa tengok dulu nombor-nombor di depan variable ni. Maksudnya kena tengok dia punya A, B, C. Okay, kalau kita boleh simplify, kita simplifykan sampai dapat yang paling ringkas. So kalau kita tengok sini, semuanya boleh dibahagi oleh 2. So sama ada kamu nak factorize ataupun kamu terus bahagi 2 je semua. Okay, sama saja. So terus bagi 2 semua, tinggallah x squared minus 10x plus 21 equals to 0.
Okay, so inilah bentuk paling ringkas, barulah kita boleh factorizekan. Boleh guna kalkulator, but make sure yang ini mesti tulis. Mesti tulis. Supaya apa yang ada dalam bracket ni, bila kamu expand, mesti balik dapat sebiji yang atas. Baru betul kamu punya expansion tu. Kamu punya factorization tu ya. So x squared adalah x darab x. Untuk dapat 21, kalau darab dapat 21, kalau tambah dapat 10 adalah 7 dan 3. Okay, 7 dan 3. So kalau tanda negatif ni, kita letak kedua-dua negatif supaya bila kita tambah dapat negatif 10. So kamu boleh, kalau tak boleh factorize secara manual, then use your calculator lah. But make sure tunjuk yang dalam bracket tu ya. So x equals to 7 or x is equals to 3. Okay, so kita dapat value x kat situ. Okay, kita sedang menjawab soalan pertama cikgu, soalan A ya. Cikgu pun tak baca soalan A tadi. Okay, soalan A dia suruh cari apa? Find the coordinate of point P and Q. So sekarang kita dah dapat koordinat X bagi P dan Q tu. Jadi kita kena cari koordinat Y pula lah kan. So nak cari koordinat Y macam mana? Substitute nilai X. Substitute. Okay, substitute X. Masuklah dalam equation mana-mana. 1 ke 2 ke terpulang. Okay, just substitute. Kalau cikgu akan masuk dalam 1. Sebab X, sebab dia positif tu sajalah. Okay, terpulang nak masuk dalam 2 pun boleh. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay, dapat berapa? X7, Y berapa? 9. Okay, X3? Y1. Satu. Okay, jadi sekarang kita nak identify yang mana satu koordinat P dengan yang mana satu koordinat Q kan. So kalau dalam rajah, atas X exist kita jumpa P dulu kan. So maksudnya koordinat X dia kecil lah kan. So therefore P is 3, 1 and Q is 7, 9. Okay, so kita dah menjawab soalan A lah. Boleh faham tak? Nak cari koordinat bagi titik yang bersilang di situ. Faham. Faham Okay, yang B. Hence, find the area bounded by the two curves. Maksudnya area mana tu? So kalau kita tengok lukisan dia, area yang dibatasi oleh kedua-dua curve itu kawasan ni kan dia nak. Okay, dia nak kawasan yang cikgu lorekkan tu. So macam mana kita nak dapat kawasan berlorek tu? Apa bentuk besar kita? Kita nak dapat kawasan berlorek, maksudnya kita kena ambil bentuk
Okey, kawasan yang cikgu warnakan warna orange tu, kita kena cari area dia. So area dia adalah bila kita integrate kan, dia punya equation tu lah. So kita dapat area under graph kat situ. So yang warna orange adalah kawasan tu lah. Okey, sekarang kita nak cari kawasan yang merah cikgu warnakan tadi. Maksudnya kita kena tolak dengan area yang ni pula kan. Betul tak? Okey, area yang orange besar tadi adalah apabila kita integrate equation yang cikgu bulatkan warna hijau. Kemudian kita kena tolak area under graph bagi integration equation yang warna biru. Okey, so kita akan dapat inilah. Kita nak cari area kawasan yang itu. Faham tak? So maksudnya bentuk yang macam ni kena tolak area bentuk macam ni. Baru dapat area kawasan orange yang cikgu tikkan tu. Faham tak yang tu? Faham. Faham tak? Faham. Yang lain, orang lain faham tak? Faham. Okey. So yang B. Soalan suruh cari area bounded by the two curve. Okey, maksudnya area dia adalah area bentuk ni adalah differentiation bagi yang tu lah. Okey, daripada kawasan dia dibatasi oleh X berapa tadi? 3 dengan 7 kan? 3 dan 7 kat situ. Okey. So maksudnya kita cari integratekan equation apa tadi tu? Negative x squared. Negative x squared plus 12x minus 26 dx. Okay, so kita kena tolak dengan area under graph bagi x squared minus 8x plus 16 dx. Okay, yang tu faham tak? Faham. Faham. Okay, cuba integrate tengok dapat apa.
Okey, siapa dah dapat? Tolong tunjuk. Boleh tak? Seorang tunjukkan hasil yang dapat after kamu integrate. Siapa nak tolong? Volunteer. Dapat jawapan akhir berapa? Yang dah kira? Ada yang dah kira sampai habis tak? Dapat 21/3. 21/3. Okey, betul? Boleh Zulaika tunjuk? Saya dah buat tapi saya tersilap. Saya tertukar tempat. Okey. Jawapan Orang akhir lain? saya dapat negatif. Dapat apa? Dapat akhir saya punya dapat negatif 21/1/3. Sebab saya tertukar tempat. Okey. Orang lain? Apa boleh tunjuk? Cikgu tak buat ni. Cikgu tunggu kamu buat je lah. Tak. Betul tak cikgu integrate ni?
Cikgu kan dapat negatif ni kan. Ada cikgu salah kat mana tak? Tengok Ustaz. Cikgu ni tengah hari dah pening dah ni. Cikgu, macam mana dapat 23 cikgu? Macam mana dapat 2/3? Bukan 2 turun. 2 kita kena bawa kat depan. Sekejap ya. Okey, nombor dia kekal. Cikgu pula. Sorry ya. Sekejap ya. Cikgu berpening hari ni. Okey, tak ada 2. Maksudnya power dia tambah 1 per dengan hasil tambah tu kan. Lepas tu yang lain ni betul tak? Lain betul. Yang lain betul. Kita lah kat sini. Okay. Okay, dia masuk nilai tengok dapat tak? Tu dapat negatif ni cikgu punya ni.
Okey, dapat tak? Ada apa nak tanya tak? Okey, yang penting yang ni dulu. Yang penting apa yang kamu kena tahu adalah bila dia suruh kamu cari area bounded by a curve ke, maksudnya area yang dibatasi oleh satu lengkung, maksudnya apa yang kamu kena guna adalah kamu kena integrate dia punya equation lengkung tersebut. Okey, jadi untuk soalan ni tadi yang macam cikgu bagi tahu bahawa dia nak area bounded by the two curve, maksudnya kawasan yang dibatasi oleh kedua-dua curve itu. So, kawasan yang dibatasi oleh kedua-dua curve tu adalah kawasan ni. Okey, kawasan ni kan. Okey, so itu yang kita nak cari area bagi kawasan tu. Jadi kalau area bagi kawasan tu, kita mestilah ambil untuk kita kira area bounded by a curve ni, maksudnya dia di antara lengkung dan x-axis. Okey, lengkung dengan x-axis. Okey, jadi bagi lengkung yang atas ni adalah lengkung ini. Okey, so bila lengkung itu kita kena tengok dia area dia macam ni lah, kawasan dia yang ni lah. Okay, so untuk mencari area bagi kawasan yang ni, kita kena tengok dia punya equation lah. Iaitu area bagi kawasan tu kita kena integrate equation itulah, negative x squared plus 12x minus 26 dx. Dari nilai P dengan koordinat P dengan koordinat Q ni, x dia adalah antara 3 hingga 7 kan. So kita integrate cari area dari 3 hingga 7. Bagi kawasan yang ini, yang besar ni kan. Okay, so kita integrate yang tu. Okay. Bila kita dah dapat area dia, kita kena tolak area kawasan yang ni pula lah tadi. Maksudnya, yang pertama tadi kawasan kita cari kawasan ni. Kan? Okay, jadi kita hanya nak kawasan dalam dua curve tu, so kita tak mau kawasan yang ni. Yang ni kita tak mau. So bila kita tengok pula kawasan yang kita tak mahu itu, dia adalah area under curve yang ni pula. Kan? Area under curve bagi kawasan itu. Maksudnya apa equation dia? So equation dia adalah yang tu. Maksudnya kita cari area bagi equation tu. Maksudnya equation yang tadi tu kita tolak integration bagi equation itulah juga di antara 3 dan 7. X squared minus 8x plus 16 dx. Okay. So kita tolak dua integration ni, kita akan dapat kawasan yang kita nak cari ni. Area bagi kawasan yang kita nak cari itu. Okay. So integration dia macam ni lah. So kamu kena cuba buat satu-satu. Okay. Sampai dapat akhirnya lah. Masukkan nilai dan kita dapat area dia. Boleh tak? So untuk memang satu memang kamu tahu, kena tahu macam mana nak integrate. So kalau kamu tengok di sini Cikgu Satirah dah bagi formula untuk integration, kalau ada yang lupa kat situ, kamu boleh rujuk situ. Okay. Yang penting kamu kena tahu bila nak cari kawasan area mana ke mana tu. Maksudnya kita kena tahu integration bagi equation apa, tolak integration bagi integration apa. So kena tahu yang tu dululah. Baru berguna kamu punya integrate tu. So kalau tak betul buat yang tolak kawasan tadi, kita akan dapat salah lah. Ya, so kamu kena faham untuk cari area tu siapa tolak siapa. Okay, boleh tak? Faham tak? Faham. Okay, so kita dah menjawab soalan kedua kan? Okay, dah dapat. So nombor 3 siap. Jadi untuk next pertemuan, cikgu nak kamu cuba buat nombor 4, 5, okay, 5 dan 6. Okay, kita cuba tengok 3 soalan. Kalau laju kita boleh buat soalan banyak lagi lah. So kalau kamu dah buat dulu, boleh cikgu bincang dengan lebih laju lah. Okay, cuba buat ya. Okay, ada apa-apa soalan lagi nak tanya cikgu? Tadi.
Tak ada. So kalau yang masih belum buat, cikgu harap tolong buat. Cikgu akan bagi jawapan kita bincang hari ni dalam grup kelas. Nanti cikgu buat, kamu kena cuba buat sendiri dulu. Fahamkan. Dan kalau tak faham, cikgu minta juga tolonglah tanya cikgu. Tolong, kalau tak mau tanya cikgu, macam cikgu beritahu, boleh rujuk kepada cikgu-cikgu yang lain. Pastikan kamu buat dan kamu dapat jawapan yang betul. Itu je. Ya? Okay, so kalau tak ada apa, kita tamatkan setakat ni sajalah hari ni. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu. Cikgu. Sama.